Bismillahirrahmanirrahim. Sesetengah pihak yang mendakwa berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran berkata, kita tidak boleh mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama, kerana mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan syariat bererti menyekutukan Allah dan melakukan syirik yang besar. Menurut mereka, urusan ketetapan beragama hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa dan ketetapannya dalam urusan agama tidak boleh diikuti. Kata mereka lagi, arahan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran hanyalah bermaksud mengiktiraf tugas kenabian, iaitu tugas membawa risalah Al-Quran kepada umat manusia. Menurut pemerhatian kami, penjelasan ini agak berbelit-belit, bahkan ia bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran yang terang-terangan menyebut dan menyuruh untuk kita mentaati arahan yang datang dari baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala tegahan yang datang dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, kami ingin menjelaskan 3 hujah Al-Quran tentang kewajipan mentaati Rasulullah dan mengikuti hadis-hadis baginda yang telah ditinggalkan dan diwariskan kepada kita. Yang pertama, dalam surah An-Nisa ayat 64. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan kami, yakni Allah, tidak utuskan seorang Rasul melainkan agar ia ditaati dengan perintah Allah. Ayat ini jelas sekali menerangkan tujuan Allah melantik Rasul-Rasul utusannya agar manusia mentaati dan mematuhi segala arahan Rasul, dan ia termasuk dalam perintah Allah kepada manusia. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat 80, Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia juga taat kepada Allah. Dalam ayat ini, Allah dengan tegas mengatakan, orang yang taat kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia sebenarnya dikira mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kerana hakikatnya arahan Nabi Muhammad itu datang dari arahan Allah juga. Malah Al-Imam Hasanul Basri berkata, Allah menjadikan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setaraf dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit, hakikatnya menolak ajaran Al-Quran. Walaupun mereka mendakwa mereka berpegang dengan ajaran Quran setulinnya. Yang ketiga, surah Al-Hasyr dalam ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang jua diperintahkan oleh Rasulullah maka kepada kamu, maka terimalah, dan apa jua yang ia larang kepada kamu, maka tinggalkanlah. Abul Hasan Al-Wahidi rahimahullah berkata, walaupun ayat ini turun menjelaskan tentang hukum-hukum berkaitan dengan harta al-fai', namun pengajarannya meliputi seluruh arahan dan tegahan Nabi dalam beragama. Malah para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in berkata, segala arahan dan tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ia hakikatnya terbit dari arahan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala juga. Tugas Rasul hanya menyampaikan wahyu dari Allah, sama ada atas nama Al-Quran ataupun hadis yang sabit dari lisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, taat kepada Rasul hakikatnya adalah taat kepada Allah juga. Ia tiada kaitan dengan kesyirikan, kerana umat Islam tidak pernah meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang menyamai Tuhan. Malah para rasul yang diutuskan oleh Allah untuk mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita boleh menuduh para rasul membawa ajaran yang bercanggah dengan prinsip dan teras agama? Tuduhan ini menggambarkan kepada kita, kelompok ini gagal memahami Al-Quran itu sendiri, dan mereka hanya menafsirkan Al-Quran mengikut selera dan sesuka hati mereka saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan yang benar kepada kita dalam memahami Al-Quran dan memahami juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana inilah 2 pusaka yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini.